Jadi untuk kau keduanya, hak ni nasihat ni kepada bukan sakat. Inilah bukan sakat member-member dan keluarga pengantin lah. Yang keduanya adalah nasihat ni kepada semua. Maksudnya daripada jurugambar lagi, videografer lagi, mak ande, keluarga, adik-beradik sepupu sepapak semua, saing-saing member, agak elok benda ni juga sebabnya nombor 2 ni kena ngelok ke apa? Eloknya daripada tegur pelamin pengantin. Pelamin dia. Sebabnya kalau dari sudut fotografi, sudut jurugambar ataupun videografer, biasanya aku tak akan tanya benda tu. Kebanyakannya aku tak akan tanya. Tapi ada beberapa jenis fotografer ni, ada juga yang jenis mulut celupar pergi tanya. Pergi tegur dia punya pelamin pengantin. Tegur macam mana? Kenapa macam ni? Kenapa ambil warna ni? Kenapa tak ambil warna ni? Warna ni lagi okey dalam gambar. Kenapa ambil macam-macam warna? Kadang-kadang tu ada juga fotografer yang jenis lupa. Dia orang pergi snap gambar dan post dekat Facebook. Tapi dengan niat nak cakap dengan pelamin tu teruk. Macam tu lah. Jadi menyusahkan kerja dia. Jadi ada juga fotografer yang macam tu. Jadi elakkanlah buat benda tu sebabnya boleh merosakkan imej kita sendirilah. Kita pandai-pandai ejah lah. Untuk shoot tu macam mana. Jadi pengantin kita tak semestinya dia senang. Mungkin dia buat majlis tu habis semua duit dalam bank dia keluarkan untuk beli pelamin tu, untuk sewa pelamin tu. Jadi tiba-tiba kita hadir dan kita tegur macam-macam dia punya pelamin. Sedangkan dia ambil pelamin tu yang harga tak mahal pun. Jadi kita tegur nak sama, nak suruh nampak pelamin tu macam pelamin yang mahal. Pelamin yang harga 2,000, 3,000, 6,000, 7,000. Sedangkan pengantin ni ambil harga yang 1,000 je pelamin dia. Tapi biasa-biasa. Tapi dia nak lengkapkan dia punya majlis, nak ada benda tu. Jadi kita sebagai jurugambar, kita adjust lah. Setakat kita mampu. Semampu kita untuk adakan momen untuk hari majlis dia lah. Jadi kalau keluarga ke member ke, janganlah banding-bandingkan pelamin yang anak korang ke, yang pelamin korang sendiri yang ambil sebelum ni ke. Contohlah, walaupun pelamin dia kecil dan pelamin korang sebelum ni besar, tapi harga lebih kurang sama. Contoh, dia ambil pelamin 1,000, korang ambil pelamin 1,000, member korang lah. Jadi, kenapa ambil dengan berida ni, tak ambil dengan berida yang aku ambil hari tu? Sebabnya benda tu dah berlaku hari dah. Kita kata macam ni, benda tu jadi dah. Duduk dalam tu dah. Cerita tu main dah. Jadi, elok kita tegur lah benda-benda gitu. Gi sekadar jadi tetamu sudah. Jangan tegur banyak-banyak berkaitan dengan benda tu sebab pengantin sangat sensitif lah. Sebab akan ruin dia punya mood seharian hari tu. Elok kita lah benda tu. Sebabnya memang akan menyebabkan banyak masalah lah. Terutama dari segi jurugambar lah. Kalau jurugambar tu banyak-banyak komplain pasal pelamin ke apa semua, mungkin akan efek dari segi korang punya relationship dengan berida, dengan muar. Kalau korang suka sangat tegur orang punya make up ke, korang suka sangat tegur orang punya berida ataupun orang punya pelamin. Jadi elakkan benda tu lah. Jadi nak marah pun kena sabar. Nak marah pun tak puas hati ke kena sabar lah. Tak puas hati pun kena sabar. Biar kata kalau sebenarnya bahasa Kelantan, kita kan biar gelegak dalam perut lah. Biar benda tu duduk dalam perut kita juga lah. Buat tak tahu je. Ibarat sama juga dengan pelamin ada tiap tengah ke. Macam tu. Lebih kurang lah sama benda tu. Jangan share dekat kita punya Facebook lah. Ni nasihat untuk jurugambar lah. Kalau untuk keluarga tu, biasanya member-member ni jarang kutuk depan-depan pelamin ni. Biasanya dia orang akan bercakap dengan sama-sama dia orang lah dekat belakang. Biasa jarang sangat. Biasa fotografer yang suka tegur pelamin ni. Ataupun mak andam yang suka tegur pelamin. Tapi kebanyakannya memang fotografer lah suka tegur pelamin. Kenapa ambil pelamin macam ni? Ambil pelamin tak okey, tak kena dengan baju lah. Susah nak ambil gambar lah. Jadi kita dah bagi task untuk jurugambar. Biasa kita buat kerja kita lah. Pelamin okey ke tak okey ke, kita snap dulu gambar, tunjuk dekat pengantin. Tu yang aku buat lah. Yang orang lain buat aku tak tahulah. Sebab lain orang lain cara, lain orang lain dia punya cara,
Yang penting etik lah, etik hari syok, etik hari kerja tu kena jagalah. Kita sebagai orang luar, kita bukan tuan rumah, kita orang luar, kena jaga bahasa kita, kena jaga kita punya etik supaya tak kecilkan hati tuan rumah. Macam tu je. Sebab aku biasanya memang aku tak akan tegur lah pelamin. Kalau contoh kadang-kadang tu breeder yang suka buat lampu banyak-banyak kat belakang kan. Biasa lampu yang belakang tu okey. Biasanya lampu yang kat depan dah tak berapa okey. Biasanya dia orang pasang spotlight hadap terus ke muka pengantin kan. Kalau rumah besar ataupun dekat dewan tu biasa okey lah, tak ada masalah lah. Spotlight tu lagi bagus untuk juru gambar, tak kena light banyak sangat. Tapi kalau rumah kecil, dekat dalam rumah letak spotlight memang akan terang terus dekat muka pengantin, macam kena panas matahari. Jadi memang tak cantik lah gambar. Jadi biasanya aku akan tutup lah. Aku akan tutup. Biasanya breeder suka letak bawah depan pelamin. Ni pelamin depan dia akan letak lampu spotlight 2 biji menghadap ke muka pengantin tu. Kadang-kadang tu warna-warni. Warna-warni ada. Kadang-kadang dia letak atas dekat dinding dan hadap ke pelamin. Jadi memang cantik pelamin dia orang. Jadi tapi bagi aku benda tu mengganggu lah. Tapi biasa tak ada masalah lah. Aku akan tutup lah. Spotlight tu aku akan request untuk pengantin tutup spotlight tu. Dan aku akan terangkan lah dekat pengantin kenapa perlu tutup. Jadi kalau breeder, kadang-kadang tu ada jugalah breeder yang tak puas hati. Bila dia orang hadir balik check tu, tengok tutup ke, dia akan tanya kenapa tutup. Jadi biasanya aku akan cakap baik-baik lah dengan breeder tu. Akan cakap kita tak boleh buka sebab benda ni akan ganggu muka pengantin apa semualah. Kebiasaan gitu lah. Tapi ada jugalah ni breeder yang keras kepala, dia akan marah kita. Sebab tu macam-macam lah dia cerita. Tapi biasanya aku tak tahu je lah. Akan ada lah biasa ada lah yang jenis keras kepala ni memang ada. Tak kisahlah breeder aku, fotografer pun sama je. Kita sama je sebab kita manusia. Okay? Jadi benda tu tak pelik lah. Akan terjadilah kalau korang buat lama fotografi, korang akan jumpa macam-macam orang lah. Tu je lah aku nak share dengan korang. 2 perkara tu jangan buat lah. Sebabnya benda tu akan merasakan emosi pengantin kita, emosi sahabat kita, emosi adik-beradik kita, emosi keluarga kita lah yang buat majlis pada hari tu. Dia orang adalah raja sehari, hari bahagia dia orang. Jangan kita pergi kita kata kita kekak motek. Kita kekak motek. Kalau bahasa Kelantan kita kekak motek. Jangan pergi buat benda gitulah, sebabnya akan merasakan emosi dia. Kalau biasa pengantin ni, kalau dia pagi dia dah tak okey, rasanya sampai petang tak okey. Dia akan moody sampai petang. Sebab bila dah moody akan menyebabkan banyak benda lah. Nombor satu mungkin dia akan rasa penat. Dia tak ada mood nak buat benda-benda. Dia bila dalam gambar dia dah tak nampak natural. Dia kalau emosi terganggu, dia akan cepat penat. Nombor satu dia akan cepat penat. Sebab memang penat lah kalau kahwin tu. Dengan keadaan makeup tebalnya, dengan eyeshadow, dengan bulu mata lagi, macam-macam lah, maskara, pakai eyeliner lah, pakai macam-macam lah dekat dia punya makeup tu ada. Jadi dengan keadaan beratnya baju, dengan panahnya, biasanya macam tu lah. Jadi harap yang tengok video ni boleh ambil iktibar ataupun boleh, itulah kalau korang boleh terima nasihat ni, ambil lah. Kalau korang rasa benda ni bermanfaat, korang share, ataupun korang tak nak share pun korang ambil untuk diri korang sendiri supaya benda ni korang tak ulang lagi. Jadi tak adalah kesian dekat pengantin, kesian dekat kawan-kawan kita, kesian dekat adik-beradik kita, kesian dekat member-member kita. Dia orang hari bahagia dia orang, jangan kita rosakkan. Jadi aku rasa setakat ni je lah video untuk kali ni. Aku akan share banyak lagi video-video macam ni. Aku nak story dengan korang benda-benda yang belakang tabir ni. Mungkin aku share tip berkaitan dengan benda-benda macam ni dekat channel ni. Harapnya korang boleh support aku dengan follow dan tekan subscribe lah. Dekat YouTube ni tekan subscribe. Dan kalau aku ada share dekat TikTok, harap korang boleh follow lah. Nanti aku share banyak lagi video-video macam ni. Dekat YouTube boleh tekan subscribe lah kalau korang suka benda-benda macam ni dan berkaitan dengan fotografi. Sebab aku banyak share gadget fotografi juga dekat aku punya channel. Jadi aku nak start balik ni, aku nak share banyak benda lah. So, rasanya setakat inilah video kali ni. Assalamualaikum. Bye-bye.